Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar. Berita kali ini bertajuk Nasib Baik BN Kalah Muhyiddin. Kuala Lumpur, dua bekas Perdana Menteri menggunakan perbahasan tita ucapan yang di Pertuan Agong untuk membidas ucapan Datuk Seri Najib Razak berhubung isu syarikat pelaburan strategik One Malaysia Development Berhad One MDB di Dewan Rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin PN Pago berkata, Dewan Rakyat dicemarkan oleh kenyataan ahli Parlimen Pekan berkenaan hutang One MDB yang didakwa tidak dibayar menggunakan wang rakyat. Ini suatu kenyataan yang tidak benar dan mengelirukan ahli-ahli yang berhormat. Saya hairan, Pekan sebagai bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan boleh terlupa hutang One MDB dijamin oleh kerajaan. Apabila One MDB gagal membayar hutang termasuk faedah yang keseluruhannya berjumlah lebih RM50 bilion, maka kerajaanlah yang terpaksa membayar hutang-hutang ini, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Minggu lalu, Najib ketika berbahas tita ucapan yang di Pertuan Agong mengingatkan ahli Dewan Rakyat jangan memberikan alasan hutang One MDB sebagai merosakkan keuangan negara. Katanya, hakikatnya tiada satu sen pun hutang One MDB tidak pernah dibayar oleh kerajaan. Tidak betul untuk mencenangkan rakyat perlu membayar atau menanggung hutang One MDB. Misalnya, bayaran sebanyak RM16.4 bilion yang diterima dari Goldman Sachs bukanlah dari wang rakyat. Itu wang Goldman Sachs yang boleh digunakan untuk membayar hutang One MDB, katanya. Muhyiddin berkata, seperti yang dijelaskan Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 3 Mac lalu, setakat akhir Februari 2022, jumlah hutang One MDB yang masih perlu dibayar bernilai RM38.8 bilion ringgit, merangkumi RM32.3 bilion hutang prinsipal dan 6.5 bilion faedah hutang. Katanya, Menteri Keuangan pada bulan Januari yang lalu turut memaklumkan kerajaan sudah membayar hutang One MDB berjumlah 13.3 bilion ringgit. Maknanya, ini duit rakyatlah. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Pekan Najib oleh kerana kerajaan berjaya merampas semula sebahagian wang dan aset One MDB yang telah dicuri, maka gunalah wang dan aset itu untuk membayar balik hutang One MDB. Antara aset yang berjaya dirampas semula ialah sebuah kapal layar mewah bernilai AS 130 juta, sebuah jet pribadi Bombardier bernilai AS 35 juta, dan aset-aset mewah milik anak tiri Pekan, iaitu sebuah townhouse bernilai 23.2 juta euro di London, sebuah rumah mewah bernilai AS 17.5 juta di Beverly Hills, dan sebuah kondominium mewah bernilai AS 35.5 juta di New York. Kesemua aset-aset ini tentunya dibeli bukan untuk tujuan pelaburan yang menguntungkan One MDB. Sebaliknya, dikeroyok oleh orang-orang yang rapat dengan Pekan menggunakan sebahagian wang berjumlah AS 4.5 bilion yang dicuri dari One MDB, katanya. Muhyiddin berkata, nasib baik Barisan Nasional BN kalah dalam pilihan raya umum ke-14 PRU 14 dan Najib tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Katanya, ketika beliau menjadi Perdana Menteri, kerajaan menubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk merampas semula wang dan aset One MDB yang dicuri. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya telah mengarahkan pasukan petugas khas ini untuk menjejak dan mendapatkan kembali wang dan aset One MDB yang disorok di negara-negara asing. Saya difahamkan setakat ini lebih RM20 bilion wang dan aset One MDB telah berjaya dirampas semula oleh kerajaan dan dimasukkan ke dalam akaun amanah, mendapatkan kembali aset yang akan digunakan untuk membayar sebahagian hutang One MDB. Bayangkan, jika Pekan masih Perdana Menteri, saya tidak fikir dia akan tubuhkan sebuah pasukan petugas khas
untuk mencari wang dan aset 1MDB yang hilang, karena yang menghilangkan wang dan aset itu pun dia. Jadi, benarlah pekan ini seorang yang cerdik berbohong, katanya. Beliau berkata, kerosakan akan melanda negara jika integriti tidak dijadikan pegangan pemimpin yang mentadbir kerajaan. Apalagi yang kisahnya terkenal sinetro dunia, The Biggest Scandal of the Century, yang membabitkan rantaian penyangak keuangan global atau The Floundering Idiots yang memalukan negara, katanya. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pejuang Langkawi, dalam perbahasannya mendakwa Najib ada menulis surat kepada kerajaan meminta dihadiahkan sebidang tanah atas jasanya sebagai Perdana Menteri. Beliau mendakwa Najib menulis surat berkenaan sebanyak 2 kali dan ia akhirnya diluluskan kabinet selepas kali kedua surat itu dihantar. Saya mengetahui perkara itu karena ada individu yang mendedahkan perkara itu kepadanya dan orang itu boleh dipercayai. Karena tegasnya, individu itu tidak akan tergamak berbohong kepadanya. Dia buat surat kepada kerajaan, saya tak dapat tentukan tarik, tapi ini yang berlaku. Tidak perasaan malu karena orang ini mendakwa tidak perlu malu. Minta duit daripada orang, mengapa nak malu? Karena curi duit pun dia tidak malu. Apa hendak malu karena dia bos? Itulah sebenarnya yang berlaku, katanya menjawab celahan Khalid Samad PH Shah Alam yang ingin mengetahui sama ada bekas Perdana Menteri Najib memohon tanah itu ketika kesnya dibicarakan di mahkamah. Dr. Mahathir berkata, bekas Perdana Menteri itu mendapat hadiah tanah itu ketika kesnya masih dibicarakan. Pada waktu dia mendapat itu hadiah tanah, saya pikir dia sedang dibicara dan keputusan dibuat bahwa dia bersalah. Dalam perbahasan yang sama, Dr. Mahathir turut mengkritik keputusan kerajaan yang melayan permohonan Najib tanpa merujuk kepada Dewan Rakyat dan peruntukan undang-undang sedia ada. Katanya, tindakan itu seolah-olah kerajaan boleh berbuat apa saja keputusan tanpa mengikut undang-undang. Dr. Mahathir turut menegaskan, tiada dalam mana-mana peruntukan undang-undang atau perlembagaan negara berhubung pemberian hadiah kepada bekas Perdana Menteri. Katanya, beliau ada ditawarkan hadiah tetapi tidak mengambil walaupun ditawarkan sekeping tanah. Ketika menjadi Perdana Menteri, gaji saya RM20,000 lebih daripada cukup. Bahkan kerajaan juga beri segalanya yang diperlukan. Saya diberi rumah, api, air, pengangkutan, beberapa buah kereta, kapal terbang pun diberikan juga kepada saya. Apalagi yang perlu diberikan kepada saya setelah saya bersarah. Sebab itu, saya tidak ambil barang 1 sen pun. Tetapi bila datang ke Perdana Menteri ke-7, berasas kepada apa yang diberikan kepada Perdana Menteri ke-5 sebanyak RM70 juta, dia minta lebihlah karena jasanya lebih banyak, dia curi lebih banyak. Jadi kita perlu beri hadiah lebih banyak, yaitu sebanyak RM100 juta ujurnya. Beliau berharap kerajaan tidak lagi membuat keputusan di luar undang-undang karena ia akan mewujudkan ketidakstabilan dalam negara. Sekian, terima kasih.